Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sidang hadirin yang masih lagi bersama dengan channel Saadan. Baiklah, sidang pada petang ni kan, yang ada di TikTok dan juga yang channel lebih panjang di YouTube. Kita merujuk kepada review buku naskah saya berkenaan dengan kosmologi warisan atomik Melayu muncul semula. Di dalam buku ini ada lembaran berkenaan dengan kisah Nabi Adam yang bersambung dengan sejarah tanah Melayu dan juga orang Melayu. Jadi saya kepilkanlah kisah Nabi Adam, tabut, air hayat dan tursina di tanah Melayu. Sebahagian daripada catatan di dalam kosmologi warisan atomik Melayu muncul semula. Jadi buku ini akan dikeluarkan semula pada minggu hadapan, sekali lagi dalam bentuk pre-order. Siapa yang berminat silalah PM private message. Dan juga minggu hadapan akan dikeluarkan versi kedua, jilid kedua, yang akan memaparkan dengan lebih terperinci kisahnya Nabi Adam dan sejarah tamadun manusia di tanah Melayu atau pentas Sunda. Jadi kita merujuk kepada kandungan buku kosmologi warisan atomik Melayu muncul semula, sebuah buku yang sepatutnya ada di tangan setiap orang Melayu di tanah Melayu. Jadi kandungannya prakata dan pengenalan, warisan Melayu merentasi lembah tua dan pentas tertua, genetik DNA, darah, api, angin, tanah, cahaya dan nur. Ayah dan ibu itulah permulaan kami. Perbandingan dunia atom multiverse sains barat dan Melayu. Dunia sains barat, barisan saintis mereka versus seorang Melayu. Kisahnya Abu Said Abu Khair, kisahnya Abdul Qadir Al-Jilani. Kenapa dua kisah wali ini terpalit dengan kisah orang Melayu? Tari Tualang 3, algoritma kiraan dan pola perkiraan, kehancuran dan kebangkitan cakrawala, ibarat finik bangkit daripada abu, tapa Melayu versus saintis Melayu, apa berlaku ketika tapaan itu, tapaan pemerhatian alam dihalang terhalang, tertutup, consumer mentality, bahasa jiwa bangsa, lapisan alam beralam versi barat, jiwa yang tenang, state of being, kewujudan fitrah alami, kosmologi tata cara analisa Melayu, pemberat nilai pemberat, salam sa alam Melayu ada isinya, sa isi alam, sa isi alam konsep isi Melayu, kupasan kulit dan isi bukanlah selapis, ilmu gerak warisan pentas Sunda dan alam Melayu sebagai sebuah perbandingan dan daftar penutup. Di dalam buku ini ada dikepilkan dimulakan dengan mantra ataupun sumpah ataupun kata kunci yang melibatkan Raja Melayu yang saya takrifkan sebenarnya adalah Nabi Allah Adam. Jadi kalau kita ambil konsep dan definisi ini, maka raja pertama orang Melayu adalah Adam alaihissalam tersebut. Selilit Pulau Perca dilingkari di lengkung ular Saktimuna. Perpisahan beta di Selat Melaka. Jika sah beta raja berdaulat, lepaskan sekalian malapetaka. Jadi kisahnya Pulau Perca, kisahnya ular Saktimuna The Serpent, perpisahan di Selat Melaka dan definisi sebenarnya Selat Melaka, dan beta raja berdaulat. Bahasa beta apa maksudnya, raja apa maksudnya, daulat apa maksudnya, sekalian malapetaka itu apa maksudnya. Jadi Melayu dan sejarah sebenar Adam yang telah terpadam dan hilang, digodam oleh penjajah dan akibat serangan demi serangan dan peperangan demi peperangan telah melanda tanah bonda Pertiwi. Sebagai cross reference di dalam sidang ini saya paparkan kajian bertarikh 1882 The Book of Adam and Eve, mana ada buku Adam dan Hawa, yang juga digelar sebagai The Conflict of Adam and Eve Satan, konflik di antara Adam dan Hawa dengan Iblis atau Azazil tadi. Ini ditulis oleh Reverend S.C. Malan, Didi, nama dia Mahlaan. Ada mahala tu macam mahalaya kan. Jadi buku ini menggarap kajian yang berteraskan kepada buku The Book of Enoch, juga daripada catatan Ethiopia, several Ethiopic copy yang dibawa ke Europe daripada karya ataupun manuskrip di Bodleian Library yang ditranslate pada tahun 1838, dan berbagai karangan dan juga kajian cross reference yang merujuk kepada Abyssinia,
Syriac, Arabic, Vatican Library dan berbagainya tadi. Maka di manakah sebenarnya kisah yang menceritakan akan turunnya Nabi Adam AS, khalifah pertama, raja pertama, dan juga saya takrifkan sebagai raja orang Melayu yang mewakili raja sekalian alam, dan perkataan saka itu sendiri ada maksud, tarif dan definisi dia. Maka di hadapan kita ini tertera Cave of Treasure, gua yang penuh dengan harta karun. Kedudukannya gua ini di Middle Earth yang merujuk kepada pentas Sunda atau tapak the center of civilization pada satu zaman kuno terdahulu. Dan dikatakan didiami oleh Noah, iaitu Nabi Nuh. Jadi sejarah Nabi Nuh di tanah Sunda ataupun di tanah Melayu ini ada Semenanjung Mas. Dan kisahnya Nabi Nuh, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Ibrahim ada di sekitar tanah yang ada ledang di tengahnya. Ini rahsia tapak Adam. Jadi tapi ledang yang bagaimana? Ledang di mana? Jadi ada pintu kepada taman kebun. Ada cherubin. Yang cherub itu, cherub tadi dirujuk sebagai penjaga di antara alam beralam, yang telah saya beri takrif dan pecah koding di dalam naskah Rahsia Gunung Ledang, Puteri Gunung Ledang dan Hantuah dan Sejarah Tanah Melayu Perang Saka. Dan kenapa dikatakan ular sakti muna, yang maka wujud yang dikatakan except the serpent. Jadi serpent, tenaga alam ini ada di dalam cerita ketuhanan. And wind came to blow from heaven by command of God, that carry away the serpent from Adam and Eve and threw it into the oblivion ataupun the fire. Jadi kadang saya di hujung senja ni kan, bila kita mengenang cerita tapak Adam, sebenarnya di tapak Adam itulah Sanai, Tursina itu tapak Nabi Adam sebenarnya. Pohon. Then Adam to Eve and they began to return to the cave of treasure. They near it and saw it from afar. And God sent from his presence a bright fire that consumed their offering. Di dalam kajian kitab dan juga buku ni, dia juga buat cross-reference kepada Quran. Di dalam mencari sebuah kebenaran kisah-kisah yang turun-menurun, rantai-merantai, ibarat batu berangkai. Maka kisah pohon syurga, kisah api pertama di muka bumi itu api ketuhanan, yang kemudiannya dijejak kembali oleh Musa AS, Sulaiman di dalam mencari tapak tauhid dan kembali kepada kampung dan wilayah Nabi Allah Adam, itu ayahanda pertama di muka bumi. Maka di tapak Adam ini juga dikatakan adanya Ainul Hayat, iaitu air kehidupan yang dikatakan diminum oleh Nabi Khidir alaihissalam, ataupun mitos air keabadian, air abadi, tidak ada kematian di situ. Ini semua di dalam sebuah gua, ada tasik, ada pohon. Cerita ni sinonim dengan tanah Melayu, lembah yang tua. Maka di situ juga adanya tabut. Kerana kisah tabut itu sebenarnya berangkai dengan kisah Nabi Allah Adam dan juga kisah Sulaiman. Rise, let us go below the mountain, where they brought us gold, and let us ask the Lord concerning this matter. Semenanjung emas, ibu emas, tapak perak dan juga segala khazanah rare earth. Ini adalah cerita tanah Melayu Nusantara. Jadi bagi sidang pendengar, kosmologi warisan atomik Melayu muncul semula. Bagi yang berminat boleh PM pembelian naskah warisan ini. Ianya bersifat pre-order, akan bermula dicetak kembali minggu hadapan. Kita bakal bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.